Dan yang paling cilakanya adalah dia rekod, lepas tu tak ada bunyi tau. Dia tak ada bunyi bila benda tu tutup. So, saya rekod, rupa-rupanya saya dah tak rekod 4 minit yang terakhir. So, ini korang kena berhati-hati sikit. Hello, Assalamualaikum semua. Saya Cik Guluan. Siapa lagi? Saya Rotan. Alright. Hari ni kita nak tengok sama ada DSLR yang berharga RM800 second hand ini berbaloi ke tidak untuk orang-orang beginner macam you guys. Sebab ramai yang bertanya, oh Cik Guluan, saya tengok dekat marketplace, dekat mudah.my. Dan kawan saya pun ada nak jual juga. Full set untuk Canon 550D ini dah adalah RM800 sekali kit lens, sekali bateri. Bateri pun ada yang dapat 2 charger tu semua. So lengkap lah kan. So Canon 550D ni keluaran tahun 2010. Dia antara DSLR kamera yang boleh shoot 1080p ataupun Full HD ataupun 30 frames per second. Dia boleh shoot juga 50 ataupun 60 frames per second, tapi dia akan downscale kepada 720p. At the time of the release tahun 2010 tu kira model 550D hot stuff lah untuk buat video tu semua kan. Dan kalau untuk foto, dia boleh shoot up to 18 megapiksel. Dan juga ISO range dia 100 hingga 6400. Agak okey lah juga sebenarnya kan. Dan image sensor DSLR ni adalah APS-C ataupun crop body yang menggunakan sistem EFS. Yang ni kita akan go through kemudian. Dan saya nak ceritakan kelebihan pertama. 550D ni boleh shoot Full HD. Bermaksud kalau korang nak beli adalah disebabkan nak shoot Full HD. 550D ni memang terbaik. Bajet pun memang kena lah. Dah lah murah kan. Tapi at the same time boleh buat job assignment ke, boleh buat job luar, nak buat wedding sikit-sikit. Boleh. 550D ni boleh. Plus dia boleh juga buat manual exposure. Bermaksud korang boleh tune shutter speed korang sendiri, aperture korang sendiri, ISO korang sendiri. At the same time boleh juga dapatkan auto exposure. However you want, kamera ni memang dah ada, memang gempak pada saya. Dan yang kedua, kamera ni masih lagi boleh letak aksesori yang macam-macam lah. Yang pertama sekali kita boleh tengok dari segi audio jack dia. Maksudnya nak masukkan clip mic ke, wireless clip mic ke, nak masukkan shotgun mic ke dekat atas ni, nak masukkan flash eksternal ke pun boleh. So korang tak perlu risau dekat situ. Aksesori memang banyak gila lah, memang mantap lah. Cumanya untuk audio, korang tak boleh nak kawal dia punya audio leveling. Bermaksud bila kita cocok kita punya clip mic, dia akan automatically adjust mengikut kebisingan lah. Kalau dibising dia akan turunkan audio level, kalau tak berapa nak bising dia akan naikkan audio level tu secara automatik. Tak macam DSLR yang baru-baru Canon lah. Plus bateri dia gunakan LPE8. LPE8 ni adalah aksesori yang berlambak lah. Senang cakap, kalau korang tak nak beli original pun, yang third party pun berlambak. So korang belilah terus dalam 3-4 biji ke supaya dia boleh bertahan lama sikit. Sebab biasanya nak buat video ni memang memakan bateri lah. Okay. Dan yang ketiga, pemilihan lens yang sangat-sangat banyak. Macam saya cakap, dia gunakan sistem EFS. EFS ni boleh masuk lens yang EFS macam sekarang ni EFS, ataupun dia boleh bawa masuk lens EF ni EF ni lens full frame, dia boleh masuk ke dalam lens yang crop body macam ni. No big issue. Dan korang ada pilihan lah saya cakap untuk invest kepada mana-mana lens yang korang nak, focal length mana yang korang nak, aperture buka besar ke, buka kecil ke, semua tu pun boleh. So sebab itu saya rasa 550D ni banyak lah ada punya kelebihan sebenarnya. Dan output gambar tersebut adalah 18 megapiksel, boleh shoot RAW dan juga JPEG secara serentak. Macam Canon sekarang ni pun dah gempak. So nak cerita sebenarnya tahun 2010 ni pun sebenarnya kamera Canon ni memang dah gempak gila lah pada saya. Di samping korang buat video, korang pun boleh buat foto. Okay, apa yang kamera ni lacking? Number one, ini paling major lah, dia tak ada flip screen. Okay, bila tak ada flip screen, korang tak boleh nak buat angle rendah, angle tinggi, sebab nanti korang tak nampak apa yang korang shoot apa semua. So korang kena shoot dulu, kemudian beragak-agak apa semua. Lepas tu bila dah habis rakam, tengok balik okey ke tak apa semua kan. Berbanding dengan Canon 600D yang keluaran tahun 2011, dia ada flip screen. Itu beza dia. Sebab tu ramai yang beli 600D kot berbanding 550D. Lagi-lagi bila korang nak buat vlogging sendiri lah. So sekarang ni kalau kita buat macam ni, mana nak nampak agak kita punya video tu fokus ke tak semua. So the biggest letdown is the screen itself lah. Okay. Dan yang kedua, ISO dia tak sepower Canon yang moden lah. Obviously dia tak boleh nak push lebih daripada 1600 setakat yang saya test. Kalau ISO 1600 tu pun dah produce very grainy, very noisy video berbanding dengan Canon-Canon yang latest. Tapi kalau macam ada proper lighting, okey je. Cumanya bila tak ada proper lighting dan juga aperture korang pun buka kecil, susah lah untuk dapat cleaner image ataupun cleaner video. Okay. Dan yang ketiga, kamera ni ada masalah overheating. Pengalaman saya apabila saya shoot konten Cik Guluan, apabila konten saya dah shoot lebih daripada 10 minit, memang dia akan overheat
dan apabila dia overheat dia akan automatically stop. Dan yang paling cilakanya adalah dia rekod, lepas tu tak ada bunyi tau. Dia tak ada bunyi bila benda tu tutup. So, saya rekod, rupa-rupanya saya dah tak rekod 4 minit yang terakhir. So, ini korang kena berhati-hati sikit. Tapi kalau korang nak buat simple montage ke, nak buat fotografi, benda ni is not an issue kepada you guys lah. So, untuk menjawab soalan you guys, adakah RM800 pun jadi SLR ni berbaloi untuk beginner? Jawab saya, ya, sekiranya korang just nak tangkap gambar tu secara casually atau just nak buat assignment yang mana yang belajar fotografi tu apa semua, nak belajar shutter speed tu apa, aperture tu apa, ISO tu apa. At the same time, kalau tiba-tiba sepupu sepapak kahwin, still boleh gunakan 550D, no big problem at all lah. Cumanya kepada yang serius nak buat video for long term, for 5 years to 10 years, saya rasa lebih baik korang tambah lagi bajet RM200. So daripada bajet RM800 kepada RM1000, korang boleh beli satu lagi model which is Canon 600D. Beza dia adalah ada flip screen, dan flip screen tu makes a very big impact lah pada saya. Sebagai videographer, memang kita perlukan sebenarnya. Walaupun mungkin korang rasa macam tak perlu kan, tapi once bila korang dah pegang 550D ni, yes, I need that flip screen. Memang is a major one lah untuk kita perolehi lah feature yang macam tu. Korang boleh dapatkan je dekat marketplace, Facebook ke, mudah.my, Shopee ataupun KL Use Camera ataupun YL Camera. Kamera dia sangat-sangat murah. So itu sajalah konten untuk hari ni. Saya pula. Jangan lupa untuk komen kat bawah apa yang korang nak tahu. Saya Cikgu Luan, Sabar Gil, saya Rotan.